Kota Raja. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sebenarnya menyokong Akta Rang Undang-Undang Profession Kesihatan ini, kerana seperti yang telah dibahaskan oleh sahabat saya tadi pada bahagian serai, bahawa profession kesihatan bersekutu ini semakin hari semakin berkembang. Dengan berkembangnya perubatan, bidang perubatan itu sendiri, saya cuma ingin ajak kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian berfikir bahawa kalau kita melayan kepada perkembangan teknologi yang ada sekarang, setiap penyakit ada ubatnya dan seterusnya akan ada bidang-bidang baru. Sedangkan penjagaan kesihatan itu sebenarnya tidaklah begitu susah, ya, kecuali dalam penyakit-penyakit yang bersifat genetik ataupun keturunan, dan penyakit-penyakit yang disebabkan yang tidak dapat dielak oleh seseorang individu. Tadi sahabat daripada bahagian serai ada menyebut bahawa penyakit-penyakit yang ada sekarang adalah penyakit-penyakit non-communicable atau penyakit-penyakit yang lebih tidak bersifat berjangkit, tetapi lebih daripada berkait dengan cara hidup kita. Beliau menyebut tentang bagaimana sekarang kita dapat banyak kedai-kedai yang buka, kedai makan buka 24 jam, ya, buka 24 jam dan kita boleh makan pada bila-bila masa dan sebagainya. Dan semakin hari negara kita maju, semakin ramai orang yang mendapat penyakit-penyakit yang sebenarnya boleh dirawat, boleh dicegah, sebab di dalam perubatan kita, dan kita pun semua tahu tentang orang kata prevention is better than cure, iaitu kita mencegah lebih baik daripada kita merawat. Saya cuma terfikir, adakah kerajaan hanya akan, orang kata, just follow the flow, akan hanya mengikut apa saja yang masyarakat dan apa saja yang rakyat mahu dalam hal-hal begini, sedangkan kos penjagaan kesihatan semakin hari semakin meningkat? Tidakkah kita mahu memikirkan polisi-polisi di mana rakyat mungkin orang kata halang sedikit supaya boleh mereka menjaga kesihatan by default. Misalnya restoran 24 jam. Ya, tentulah ada fungsinya restoran 24 jam di kawasan-kawasan tertentu dan sebagainya. Tetapi untuk makan makanan yang berat selepas pukul 12 malam dan sebagainya, dan kemudian besok kemudian tidur dan sebagainya, adalah satu praktis yang tidak sihat sama sekali. Dan mungkin kita perlu ada sedikit kawalan tentang kualiti makanan yang dijual juga, ya, untuk, dan mungkin kita kena fikirkan cara yang terbaik untuk kita menggalakkan, ya, industri makanan ini supaya dalam jangka masa panjang mereka juga turut membantu menjaga kesihatan rakyat negara kita. Saya agak susah hatilah bila melihat statistik yang rakyat negara kita hampir 50% atau lebih, kalau tak silap saya, adalah obes ataupun gemuk, ya. Dan sebenarnya kegemukan ini mudah dijaga sebenarnya, tetapi oleh kerana mungkin sikap kita dan juga mungkin kerana kita memandang sangat mudah perkara itu, apabila kita seperti kata sahabat kita, hospital kita ada, bila-bila pergi masa pun pergi hospital, bila masa pun kita akan dapat rawatan. Mungkin kita mengambil begitu mudah tentang kerana kita mudah mendapat rawatan, tetapi akhirnya kalau kita tengok dalam jangka masa panjang, penyakit 3 serangkai yang selalu disebut, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang. Dan saya tahu sekarang ini pun hampir, kalau ada pusat-pusat dialisis baru yang hendak di pohon lesen, ya, maka Kementerian Kesihatan akan menetapkan kawasan-kawasan di mana ia harus diadakan, kerana kita tidak mahu ada kawasan tidak ada langsung pusat dialisis, sementara kawasan-kawasan lain pula mempunyai beberapa buah pusat dialisis. This is good. Ini ada bagus kerana ini ada sebahagian daripada perancangan kita untuk memberi, orang kata, untuk mengagihkan
fasiliti ataupun kemudahan rawatan kesihatan di seluruh negara. Begitu juga saya kira dengan farmasi yang menjual ubat dan sebagainya juga perlu kawal pertumbuhannya supaya tidak hanya tertumpu pada kawasan-kawasan urban atau pekan di mana kita dapat berpuluk mungkin beberapa buah di dalam satu pekan. Saya nak balik tadi mengenai prevention ataupun mencegah penyakit-penyakit ini. Memang kalau kita tengok ke 15-20 tahun yang lepas, kita tidak ada seramai ini ataupun profession kesihatan bersekutu ni tidaklah sampai 20 lebih. Ya, pada satu masa dulu hanya kita melihat kepada ahli audiologi, dietetik, fisioterapi dan sebagainya. Tetapi sekarang saya tengok kita sudah ada banyak dan ini kita bersyukur, alhamdulillah. Dan memang langkah-langkah untuk mengawal selia ini adalah satu keperluan. Cuma saya mengharapkan bahawa Kementerian Kesihatan dapat mencadangkan polisi-polisi yang boleh kita integrasikan ke dalam kementerian-kementerian lain. Misalnya saya nak bagi contoh, mungkin di dalam pasukan tentera, polis dan sebagainya, mereka ada seperti satu contoh kawalannya, iaitu berat badan yang ideal itu tidak boleh dilebihi lebih. Sebab kalau lebih makna dia pegawai tentera ataupun polis dan sebagainya, makna dia tidak fit untuk menjalankan aktiviti fizikal dan sebagainya. Itu adalah mungkin di segi tentera dan polis. Saya tidak tahu sama ada pihak polis ada kawalan ataupun norma-norma tertentu di segi berat badan yang perlu dipatuhi oleh anggota polis dan juga anggota tentera. Sebab saya biasa melihat juga anggota polis pun ada juga yang berat badan mereka lebih. Tetapi saya, kalau boleh kita panjangkan sedikit demi sedikit, tetapi perlu didahului dengan pendidikan kesihatan yang kaki tangan kerajaan pun, why not, ya, untuk berat badan ini menjadi mungkin satu kriteria yang perlu diambil kira sekiranya nak naik pangkat, nak naik gaji dan lain-lain lagi. Mungkin dia adalah satu perkara yang radikal. Ya, Kuala Kedah. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Kota Raja. Saya nak mencelah sedikit satu isu yang selalu saya perkatakan, cuma takut tak sempat bercakap. Misalnya yang saya bimbangkan ialah kita tubuhkan satu autoriti, tapi kerana autoriti itu tak dianggotai oleh orang-orang yang benar-benar mengikuti perkembangan sains dan semasa, maka akhirnya pandangannya jadi terkebelakang. Dan sesiapa kemudiannya yang bercakap berbeda pandangan dengan yang disebut majlis autoriti tadi akan dianggap sebagai sesat pula dan dibertindakkan. Misalnya tentang obesiti. Sekarang kita tahu punca obesiti bukanlah kurang bergerak, kurang exercise. Hanya satu puncanya, iaitu peningkatan paras insulin yang tinggi. Insulin ialah dengan izin fat storing hormone. Dia menyimpan berat. Turun paras insulin kerana diet yang betul ataupun berpuasa, maka badan jadi susut, hilang berat badan. Tapi yang ditegaskan, diterapkan bila disebut obesity, pergi exercise. Sedangkan berpuluh-puluh kajian besar maknanya berpuluh-puluh ribu orang di follow up selama berbelas tahun, berpuluh tahun, menunjukkan exercise baik untuk kesihatan, tapi sama sekali tidak ada kaitan dengan obesity. Jadi badan yang disebut pakar tadi, majlis tadi, mungkin dianggotai oleh orang-orang yang tidak mengikuti perkembangan sains. Jadi bila kita bersyarah, kita kata tidak ada kaitan dengan exercise, dia menyarankan exercise dan dilaporkan pada dia si anu bercakap berbeza pandangan dengannya, maka dianggap si anu itu salah. Itu saya bimbang. Jadi itu kena kita lihat dan telitikan tentang juga pendidikan kesihatan. Terima kasih. Ya, terima kasih YB. Ya, sebenarnya memang pendidikan ataupun sains itu sendiri, dia bila ada kemajuan, kita ada apa yang kita panggil kadang-kadang
knowledge itu ataupun pengetahuan itu dah jadi obsolete pada masa ke depannya. Jadi tentulah bila kita mengatakan bahawa kita mewujudkan satu majlis dan sebagainya, malah di dalam fraternity kesihatan itu sendiri, ini berlaku di merata tempat. Saya rasa di Malaysia pun begitu, sebab alopati itu sudah diterima sebagai mainstream medicine. Maka pemikiran yang ataupun kajian ataupun dapatan yang baru itu belum diterima lagi, belum masuk lagi dalam buku-buku teks pendidikan di universiti. Maka gerajang-gerajangnya akan orang kata mempunyai satu tahap pengetahuan yang agak terkemudian sedikit. Ya, saya kira perlulah ada keterbukaan untuk kita mendengar pandangan-pandangan baru, penemuan-penemuan baru, dan untuk kita integrasikan di dalam pendidikan kita itu. Dan bercakap mengenai pendidikan kesihatan, apa yang YB Kuala Kedah cakap ini memang betul. Kebanyakan daripada kita hanya akan mengambil pendapat daripada apa dipanggil mainstream perubatan alopati itu sendiri. Dan para doktor sebenarnya selain daripada mereka menghadiri seminar-seminar dan sebagainya, dan mereka juga dididik secara tidak langsungnya oleh konon pakar-pakar daripada syarikat-syarikat farmakologi, ya, pembuat ubat dan sebagainya. Secara tidak langsung apa yang mereka promote, ya, promosikan adalah selari dengan teori mereka tentang penyakit tertentu itu, supaya ubat yang mereka jual ataupun dadah yang mereka bawa untuk dipreskripsikan kepada pesakit adalah melalui pendidikan itu. Jadi mungkin ini adalah fungsi pendidikan perubatan itu sendiri, bagaimana seorang pengamal perubatan dan juga pengamal kesihatan bersekutu ini perlu membuka minda dan skop untuk mereka juga memperbaharui ilmu yang ada di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Saya terima kasih YB. Saya ingat Menteri pun aware tentang apa yang telah diperkatakan tentang kegemukan disebabkan oleh insulin deficiency itu, tapi saya rasa ramai lagi pengamal perubatan masih tidak menerimanya. Nak mencelah sikit boleh? Kota Raja. Terima kasih Speaker. Terima kasih Kota Raja. Saya sebenarnya mengikuti dan bersetuju dengan Kota Raja bahawa tahap kesihatan tu bergantung kepada lifestyle atau cara kita. Kalau cara kita makan buat sesuatu dengan ekstrim, berlebihan, tidak ada keseimbangan, akan ada counter effect kepada physical body kita dan mungkin menyebabkan kisah-kisah yang tertentu. Dan kita setuju bahawa wealth is health, dengan izin health is wealth, maknanya kesihatan itu adalah kekayaan, dan kalau kita dapat kekalkan, kita akan jadi sebahagian daripada rakyat maju. Cuma yang saya nak sentuh sini pasal di samping education yang kita sebut tadi, awareness, prevention is better than cure, dengan izin tahap kepekaan rakyat kepada kesihatan ni, pandangan saya perlulah seiring dengan tahap kepekaan keperluan untuk ekonomi dan juga pelajaran. Maknanya tahap kepekaan untuk kesihatan ni mesti dipertingkatkan dalam kadar yang lebih banyak, dan ini sebenarnya akan dapat banyak membantu rakyat memahami dan peka, dan dengan itu akan menjadikan mereka lebih sihat. Jadi dalam profession kesihatan bersekutu ini, dengan undang yang kita luluskan hari ini, adalah menjadi satu keperluan untuk kita memastikan deliverables ataupun KPI yang jelas, betapa antara lain tugas profesion inilah untuk menentukan tahap kepekaan rakyat tinggi, dan mungkin ada framework yang perlu diadakan untuk memastikan tahap kepekaan ini seiring dengan pembangunan lain. Jadi saya nak minta pandangan Kota Raja. Terima kasih. Ya, terima kasih YB. Memang itulah sepatutnya, sebab kesedaran tentang kesihatan ini sebenarnya adalah sangat
sangat crucial ya di dalam kita menentukan cara hidup kita. Dan inilah saya melihat kepada pegawai pendidikan kesihatan nombor 20 ya, salah satu daripada profession kesihatan bersekutu ini. Sebenarnya pendidikan kesihatan ini bukan hanya bergantung kepada pegawai pendidikan kesihatan. Semua orang kata semua orang yang penuntut yang melalui universiti profession kesihatan bersekutu semuanya akan melalui pendidikan kesihatan secara umum, kemudian baru mereka akan mengkhususkan bidang mereka itu sendiri. Namun di segi penyampaian itu, ramai orang ada pengetahuan, tetapi menyampaikan pengetahuan itu adalah satu perkara yang tidak semua orang ada boleh kuasai dan tidak semua orang mahir di dalamnya. Dan memang bagi saya pegawai pendidikan kesihatan ini, kalau selepas ini kita dikatakan mungkin kita ada surplus atau lebih ya, kita patut salurkan, bukan hanya mereka ini bekerja dengan Kementerian Kesihatan dan institusi-institusi kesihatan, tetapi mereka ini juga patut jawatan ini patut juga diwujudkan di sekolah-sekolah ya, di sekolah-sekolah di mana mereka boleh membantu menanam kesedaran dan juga mendidik anak-anak daripada kecil. Sebab ini adalah kita membina sikap, kita membina sikap anak-anak itu daripada kecil tentang jenis pemakanan, tentang apa yang dikatakan cara hidup yang sihat dan sebagainya. Jadi pegawai pendidik kesihatan adalah bagi saya sangat crucial untuk menyampaikan pendidikan kesihatan daripada awal. Dan saya rasa pegawai pendidikan kesihatan ini juga penting. Saya nak tempuh sedikit tentang pendidikan kerana di sini tentang bagaimana kita dapati bahawa remaja kita masih tidak memahami tentang ataupun tidak peka tentang pendidikan kesihatan reproduksi. Ya, ini adalah menjadi salah satu daripada orang kata bahan yang diajar di dalam sekolah-sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Tapi apabila saya melihat buku teksnya, dia mengajar macam dia mengajar sains di universiti ataupun di menengah tinggi, yang sukar anak-anak nak faham, kan penuntut nak faham. Kerana kalau bagi kepada seorang doktor ataupun pada seorang pegawai pendidikan kesihatan, mereka lebih mudah untuk mengajar. Guru pun kadang agak tersipu-sipu untuk mengajar tentang pendidikan kita panggil pendidikan reproduktif, kesihatan reproduktif ini, dalam kata lain pendidikan seks ini. Jadi ramai yang bila kita sebut pendidikan seks ini, ramai yang membayangkan kita mengajar tekniknya, tetapi itu adalah satu kesilapan, kerana yang pentingnya adalah mereka memahami tentang bagaimana berlakunya persenyawaan dan sebagainya, itu supaya mereka tidak terjebak di dalam perkara-perkara ini. Saya selalu bila berbincang dengan guru-guru, mereka kata ini adalah topik yang agak susah untuk mereka sampaikan kepada murid, dan guru kadang-kadang malu nak sampaikan, dan selalunya orang-orang ataupun profession yang datang daripada sains bersekutu, kesihatan bersekutu dan doktor lebih mudah untuk menjelaskan kepada mereka dalam bahasa yang lebih mudah. Ya, jadi saya sekali lagi sebagai kesimpulan, saya ingin menyatakan bahawa kita boleh menyediakan berjenis-jenis profession kesihatan bersekutu. Selagi ada kemajuan di dalam bidang kesihatan dan sains, maka kita akan ke depan ada lagi banyak pengkhususan, sub-sub pengkhususan yang mungkin 20 tahun daripada sekarang ada 50 ya. Tetapi apa yang pentingnya sekarang adalah untuk kita mendidik rakyat bagaimana menjaga kesihatan dan memahami tentang kepentingan menjaga kesihatan. Kerana kos akhirnya ya, walaupun sekarang ni banyak privatization atau pergi ke swasta dan sebagainya, tetapi akhirnya kerajaan tidak boleh lari daripada menjaga kesihatan rakyat. Maka kita perlu memperuntukkan lebih banyak bajet kita kepada pendidikan kesihatan ya. Dan saya rasa, saya biasa sebut dulu bahawa saya telah sendiri menyaksikan di hospital sambil menunggu adalah video-video yang dimainkan tentang penjagaan kesihatan, yang saya harap dapat dilihat
di dalam TV, ya, dan mungkin kita high time, masanya dah tiba kita mengadakan satu saluran TV tentang kesihatan, ya, daripada kerana rakyat kita ni dia kurang rajin membaca, ya. Jadi kalau ada dalam bentuk audio visual ini, ia lebih berkesan, dan saya ingin menyarankan bahawa pendidikan kesihatan ini diambil satu tahap yang lebih tinggi di dalam pendidikan masyarakat. Sekian, terima kasih.